Denden, Ria, boleh tak on? Okay, welcome. Selamat datang. Mari kita ucap selamat datang kepada satu sama lain. Tengok. Hai. Okay, hari ini kita akan sambung pelajaran yang kelima, anugerah daripada syurga, iaitu pelajaran yang ketiga, alat misi kerajaan. Okay, ada sesiapa yang masih ingat tak apa itu misi kerajaan? Mia, boleh unmute diri. Ria. Misi Tuhan. Okey, misi Tuhan. Apa itu misi Tuhan, Denden? Misi Tuhan ialah Again? melawan dosa. Melawan manusia jahat? Bukan dosa lala. Melawan dosa? Selain itu? Selain melawan dosa, apa lagi yang kita apa itu misi kerajaan? Apa? Sudah lupakan? Apa kerajaan? Apa? Kerajaan itu adalah kerajaan Tuhan. Okey, kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kebaikan. Okey, so tetapi kalau sebut pasal kerajaan yang jahat, okey, kerajaan kegelapan, mereka dipenuhi dengan kejahatan yang melampau jahat. Okey, mereka menipu. Okey, semua ini adalah dipanggil kerajaan kegelapan. Tapi sekarang kita nak cakap pasal kerajaan Tuhan. Okey, kerajaan Tuhan itu macam mana? Denden, Ria, bagi kamu kerajaan Tuhan tu macam mana? Baik. Okey, Kuat. kerajaan Tuhan tu baik, kuat. Okey, so last week kamu belajar tentang Roh Kudus. Tadi juga kita ada cakap pasal Roh Kudus kan? Ada sesiapa tahu siapa itu Roh Kudus? Saya tahu. Dan boleh tunjuk muka tak? Cikgu tak nampak muka kamu lah. And Ria juga. Bagi Ria, apa itu Roh Kudus? Bagi Mia, Mia tahu apa itu Roh Kudus? Ria dulu. Ria. Roh Kudus itu ialah? So, kamu tak tahu apa itu Roh Kudus. Jangan risau. Okay, cikgu akan ajar. Alright. So, 2 minggu yang lalu kamu belajar tentang apa itu Roh Kudus. Okay, kita tahu Roh Kudus adalah hadiah. Tengok. Ini banyak hadiah dekat sini. Roh Kudus adalah hadiah daripada Tuhan. Alright. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus memberikan kuasa. Betul tidak, Denden? Kalau nak dapat hadiah, kan kalau ada Christmas, Iya. jadi present tak. Jadi kalau mau jadi ada present tak apa present. Kalau di tempat yang ada snow, bolehlah main dengan snow. Alright. Okay, bukan sahaja waktu hari Christmas, waktu hari jadi, ataupun bila kamu buat dapat nombor 1 dekat kelas, nombor 1 dekat pertandingan lari, okay, kamu dapat hadiah. Tetapi hadiah yang Tuhan ingin berikan kepada kita, Roh Kudus, tersedia bila-bila masa. Okay, ianya bergantung sama ada Ria, Mia ataupun Denden sedia atau tidak. Okay, dia tidak paksa kamu. Okay, so Roh Kudus adalah hadiah daripada Tuhan dan hadiah ini akan memberikan kuasa kepada kita. Okay, dan pada minggu yang pertama juga kamu belajar tentang Trinity. Apa itu Trinity? Ini adalah 3 peribadi di dalam satu. Okay, apa 3 peribadi itu ialah Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So kita boleh katakan sebelum ni kamu banyak belajar tentang siapa itu Tuhan Bapa. Okay, Tuhan Bapa adalah Bapa yang baik.
Dia tahu isi hati kita, dia tahu kita nak makan apa, kita fikir tentang siapa, kita tengah bersedih tentang apa, semua dia tahu. Begitu juga tentang anak. Okey, bila sebut pasal anak, siapa anak di sini? Apa yang dimaksudkan dengan anak? Ria? Tentang anak siapa ni? Dan Apa? siapa anak ini? Siapa yang tahu boleh jawab. Jadi kita boleh continue. Okay, kalau again? Saya tahu Okay, siapakah? anak itu ialah Itu anak. Okay. apa? Tuhan Bapa dia berikan anak dia datang ke bumi supaya macam yang Dan cakapkan menghapuskan dosa. Okey, membuat kebaikan. Siapakah anak itu? Rasanya Ria tahu kan? Mia tahu tak siapa anak ni? Start daripada Y. Saya tahu nama. Yes. Kalau tahu boleh sebut nama itu? Good legendary kid of God. Okey, kita boleh nampak. Anak itu adalah Yesus. Yesus yang turun ke bumi untuk membantu kita supaya kita dapat berhubung semula dengan Tuhan Bapa. Okey. Selepas itu, Yesus dia balik ke syurga. Selepas dia berangkat ke syurga, dia janjikan kepada kita, saya akan berikan kamu seorang kawan ataupun penasihat. Okey, dia akan membantu kamu di dalam hidup kamu. Orang itu adalah Roh Kudus. Maksudnya, selepas Yesus diangkatkan ke surga, dia sudah meninggalkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Okey, kalau kamu nak Roh Kudus tinggal di dalam kamu, kamu kena minta daripada Tuhan. Okey? Macam mana minta kalau kita tidak boleh terbang? Okey, jangan risau. Cikgu akan ajar kamu macam mana nak minta Roh Kudus. Soalan yang sangat baik. 5 poin untuk Zaya Eden. Okey, so minggu lalu kamu belajar tentang Cikgu Aljini ajar kamu tentang Yesus menerima Roh Kudus. Wow, kalau kamu masih ingat, inilah adalah jawapan kepada soalan Dan. Okey, bukan saja Yesus dibaptiskan air, dia juga dibaptiskan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi selepas dia dibaptiskan? Okey, datang Roh Tuhan seperti burung merpati hingga ke atas Yesus. Apa yang Yesus buat hanya perlu minta sahaja dan Tuhan berikan. Okey, jika kamu minta, saya nak Roh Kudus di dalam hidup saya untuk memberikan saya kuasa, dan bukan itu saja supaya saya lebih rapat dengan Tuhan. Okey, kalau itu doa kamu, kamu boleh tanyakan kepada Tuhan. Okey, boleh bagi tahu cikgu jika kamu nak. Kita akan doa sama-sama. Okey, dan ini akan dilakukan pada minggu hadapan. So, kalau kamu nak terima Roh Kudus, macam mana nak tanya kalau kita nak menerima Roh Kudus next week. Okey. So, Kakak Ujini juga mengajar kamu tentang mukjizat Yesus. Okey, sebelum Yesus dibaptiskan dengan Roh Kudus, dia tidak melakukan sebarang mukjizat. Kamu tahu apa itu mukjizat? Mukjizat tu dia macam magic. Ting! Benda yang tak boleh boleh jadi. Okey, tetapi magic Tuhan sangat berlainan. Okey, mukjizat Tuhan boleh mengubahkan hidup. Alright, so cikgu teruskan. Saya ada tengok di YouTube. Alright. Malam tadi saya ada tengok di YouTube apa yang Will God dan
Saya nampak benda orang terbang, bukan pakai aeroplane, tapi dia sendiri terbang. Saya tak tahu itu siapa. Tapi Alright. itu dari India. Okay. Dan bila kalau hujan dengan lightning, maksudnya Tuhan tengah melawan dosa. Kalau hujan aja, Tuhan bagi hujan. Kalau ada Oh, yes, dan nanti kamu boleh sambung lagi, tetapi kita masih banyak perkara lagi kita boleh belajar pada hari ini. Tadi Denden cakap, apa itu misi kerajaan? Okey, misi kerajaan ataupun misi diraja adalah membawa kerajaan Tuhan datang ke bumi. Macam mana nak membawa kerajaan Tuhan datang ke bumi? Okey, sebelum ni kamu ada belajar beberapa alat misi diraja, iaitu kamu boleh belajar menerima kelemahan orang lain. Contohnya dia bau busuk, tetapi kamu tak ejek dia, tapi kamu menerima mereka. Okey, yang seterusnya adalah memberi bantuan. Kalau kamu nak kerajaan Tuhan datang ke bumi, kita kena belajar memberi bantuan. Macam mana nak beri bantuan? Okey, kamu dekat rumah, ibu kamu tengah sibuk buat kerja, kamu boleh pergi dekat ibu, ibu ada benda yang saya boleh bantu. Okey, macam ni. Itulah bagaimana kamu membawakan syurga datang ke bumi. Okey, seterusnya apa yang kamu boleh buat? Berdoa. Ada sesiapa di sini berdoa? Kalau ya, boleh kamu katakan yes. Mia cakap dia ada berdoa. Apa kata Ria dan juga Denden? Kamu dua ada berdoa tak? Okey, kalau tak ada, tidak apa. Inilah masanya yang baik untuk kita berdoa selepas kelas. Kita berdoa. Alright. Selain itu, untuk membawa kerajaan Tuhan ke bumi, kita kena belajar mengucap syukur. Apa maksud mengucap syukur? Maksud dia mengucapkan terima kasih. Okey. Dan juga kesaksian hidup. Jika sebelum ini kamu ada mengalami tentang Yesus. Okey, sebelum ni kamu demam. Okey, kamu berdoa kepada Yesus. Okey, sembuhkan saya, dan selepas beberapa minit, beberapa jam, beberapa hari, kamu disembuhkan. Okey, inilah yang kita cakap kesaksian. Dan kita kena belajar untuk beritahu kesaksian kita, perkara baik yang Yesus lakukan dalam kita kepada orang lain. Bila kita cerita dengan kawan-kawan kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, begitulah bagaimana membawa syurga datang ke bumi, membawa kerajaan Tuhan datang ke bumi. Okey, dan hari ini Cikgu Vel ingin ajar kamu satu perkara, satu alat lagi, iaitu Roh Kudus. Wow, Roh Kudus juga adalah satu alat misi diraja. Macam mana? Okey, kita akan belajar satu cerita. Okey, sebelum tu cikgu nak ajar kamu mukjizat Yesus selepas dia terima Roh Kudus. Inilah perkara yang dia lakukan. Dia sembuhkan penyakit, dia beri makan kepada 5,000 orang, air menjadi air anggur, dan dia mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati. Inilah yang dimaksudkan dengan mukjizat. Benda yang tak mungkin menjadi mungkin, possible. Alright, so hari ini kita akan belajar di dalam buku Kisah Para Rasul ayat pasal 2. Okey, cikgu nak tanya, buku Kisah Para Rasul ni di dalam perjanjian lama ke atau perjanjian baru? Siapa tahu? perjanjian lama. Okey, semua setuju dengan Denden tak? Mia? Ya? Mia boleh dengar? Mia tengah lagging. Ria pula, setuju dengan Denden tak? Setuju. Okey, sebenarnya Kisah Para Rasul di dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Okey, look,
kita ada belajar satu perkara baru lagi. Okey. So ini kamu tengok gambar ni Ini adalah gambar di mana hari Pentakosta. Okey, hari Pentakosta semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, tiba-tiba ada api ni. Turun dari langit satu tiupan bunyi angin yang keras. Maksudnya angin tu sangat kuat. Pish, pish, macam tu punya. Okey. Saya tahu kalau angin api adalah dosa punya kan? Bukan, ini lain. Satu, cikgu akan continue dulu. Cikgu akan sambung sekejap. Okey. Ada video. Sabar. Okey, so mereka nampak lidah-lidah. Kita lidah dekat mulut kan? Dekat dalam mulut. Tapi lidah-lidah itu seperti nyala api. Look, kalau kamu ada tengok ibu ayah kamu membakar kan? Buat barbecue, kamu akan nampak api-api yang macam ni. Okey? So lidah-lidah ni seperti nyala api dan bukan itu saja, dia tidak membakar mereka tetapi hinggap ke atas mereka. Disebabkan lidah-lidah ini hinggap ke atas mereka, apa yang terjadi? Mereka berkerumun, maksudnya ramai orang berdiri di satu tempat dan mereka sangat bingung kerana apabila rasul-rasul ataupun dalam konteks sekarang adalah pastor, bila pastor bercakap kan, okey, mereka bercakap dalam bahasa orang-orang tersebut. Contohnya Denden orang Iban. Dan rasul contohnya kakak adalah pastor. Kakak bukan orang Iban tetapi kakak bercakap dalam bahasa Denden. Dalam bahasa Ria juga Mia. Tiba-tiba cikgu kan bukan orang Cina, tetapi apabila lidah itu hinggap ke atas cikgu pun bercakap dalam bahasa Cina. Wow, kenapa ini boleh? Semua orang sangat keliru. Mengapa perkara ini boleh terjadi? Sedangkan rasul-rasul itu, pastor tersebut bukan orang Cina, bukan orang Iban, tetapi bila kamu dengar mereka cakap, mereka tengah cakap dalam bahasa kamu. Ini kerana lidah-lidah seperti nyala api ini hinggap ke atas mereka. So kita nak tahu apa sebenarnya benda ini. Okey? So kita tengok mereka semua kagum dan hairan. Berkata, apa maksud perkara ini? Tapi ada orang yang menyindir. Dia cakap, dia ada cakap yang tak baik. Mungkin mereka ni tengah mabuk. Okey, kamu tahu kan kalau orang mabuk kan, banyak perkara yang mereka boleh buat. Okey, kamu boleh nampak kalau ada macam perayaan kakak adalah perayaan keamatan. Ada orang mabuk, mereka akan buat benda yang kita pun tak tahu kenapa. Okey, so mereka sindir lah. Mereka cakap, mesti mereka mabuk ni. Pasal itulah boleh buat macam ni. Tetapi siapa yang datang kepada mereka? Okey, lelaki yang berpakaian baju biru ini nama dia Petrus ataupun Simon Peter. Okey, kita panggil dia Petrus. Dia cakap, no. Dia cakap, orang ramai sila dengar. Rasul-rasul ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Kerana ini baru pukul 9 pagi. Mustahil orang mabuk. Okey. Dan apa yang Petrus katakan lagi, kamu boleh lihat di sini apa yang terjadi sudah diramalkan di dalam perjanjian lama oleh Nabi Joel. Dia katakan pada hari-hari terakhir Tuhan berfirman, aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Wow, rupanya lidah-lidah nyala seperti nyala api itu adalah roh Tuhan. Okey, bila kamu disentuh oleh roh Tuhan, banyak perkara yang baru akan terjadi ke atas kamu. Salah satunya adalah berbicara di dalam bahasa yang baru. Okey. So, kata-kata Petrus menusuk hati orang yang mendengar. Dan orang ramai tersebut tanya, apa yang kami harus lakukan supaya kami kenal Tuhan lebih lagi? Okey, dan Petrus jawab, kamu masing-masing harus bertaubat. Okey, dari dosa-dosa
dan balik semula kepada Tuhan. Baptislah diri kamu di dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa-dosa. Kemudian kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Okey, ini adalah jawapan kepada Denden. Tadi Denden cakap, macam mana nak terima Roh Kudus? Macam mana nak tanya? Roh Kudus kan dekat, kamu cakap kita tak boleh terbang, macam mana nak terima Roh Kudus? Okey, Petrus cakap, kalau kamu nak terima Roh Kudus, okey, kita mesti bertaubat dari dosa-dosa kita. Pulang kepada Tuhan, maksud dia balik kepada Tuhan, bagi tahu Tuhan, Tuhan, saya ingin mengenal Engkau lebih lagi. Okey, dan kita Saya perlu tahu macam mana dibaptiskan. nak terbang. Tapi sekarang bukan sebab terbang. Mari kakak teruskan sekejap baru Denden share. Okey. Bukan, Thank you. bukan naik aeroplane. Naik aeroplane ke Tuhan. Alright. Okay. So itu idea yang bernas. Okay. Tetapi yang ini kita perlu dibaptiskan. Kalau kamu tanya abang kamu, adik kamu ataupun ibu bapa kamu, okay, yang pernah dibaptiskan, inilah kamu boleh tanya apa maksud dibaptiskan. Okay, dan barulah kamu akan menerima Roh Kudus. Okay, so disebabkan itu 3,000 orang percaya kepada apa yang Petrus katakan dan dibaptis pada hari itu. Dan kakak percaya pada hari tersebut mereka juga menerima karunia Roh Kudus. Okay, so kalau kamu lihat di sini, Roh Kudus dia akan memberikan kita kuasa untuk menyembuhkan. Okey, kita dapat lihat bagaimana Yesus selepas diterima Roh Kudus, dia sembuhkan orang ramai. Dia juga akan membantu kita di dalam doa. Dan apabila kita mengajar kepada orang lain dapat faham dengan lebih mudah. Dia akan memberikan kita hikmat, penghiburan kalau kamu sedih, dan dia juga akan mengingatkan kamu. Okey, sekiranya kamu melakukan sesuatu yang kurang baik, pernah tak kamu alami di mana kamu hampir nak buat sesuatu yang tidak baik, tetapi ada satu suara di dalam diri kamu, di dalam hati kamu kata, jangan buat. Okey, mungkin kamu tidak tahu, tetapi itu adalah suara Roh Kudus. Okey, dia akan bagi tahu kamu, perkara ini tidak baik untuk kamu, so jangan buat. Okey, perkara ini baik untuk kamu. Okey, teruskan. Macam itu. So, ya. Okey, itulah cerita kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan Ria dan Ben, boleh on webcam tak? Masih dekat sana ke? Mia dapat faham tak cerita yang Cikgu Bia bagi tahu atau macam susah? Okay, so pada hari ini kita belajar bahawa apabila kita menerima Roh Kudus adalah salah satu alat misi di Raja. Okay, misi di Raja adalah membawakan kerajaan Tuhan ke bumi. Okay, apabila kita ada Roh Kudus di dalam kita, kita mampu melakukan banyak perkara. Kerana Roh Kudus akan membantu kita dalam semua perkara ini. Okey, minggu hadapan, cikgu yang lain juga pula akan mengajar kamu caranya bagaimana untuk menerima Roh Kudus. So, cikgu harap kamu faham apa yang kamu pelajari pada hari ini supaya ianya membantu kamu untuk bersedia menerima Roh Kudus pada minggu hadapan. Alright. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita habis, cikgu nak tunjukkan kamu ayat hafalan sangat panjang. Tapi rasanya kita semua boleh buat.
Okay. Ada soalan yang kamu ingin tanya? Kamu masih kurang faham apa itu Roh Kudus? Inilah masanya kamu tanyakan kepada Cikgu Val. Okay, Ria ada soalan tak? Tak ada. Denden pula? Denden dia off camera, dia pun mute diri. So, tak tahu apa Denden buat sana. Denden? Apa tu Denden? Ianya tak berkaitan Denden. Okey, ada benda yang berkaitan tentang Roh Kudus kamu ingin tanyakan? Pedip, pedip. Denden jadi katak lah. Kan? Alright. Mia, boleh faham tak apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang Roh Kudus. Alright. Okay. So, kalau tiada soalan, mari kita baca sama-sama ayat hafalan. Okay, boleh siapa nak start dulu? Ria, Denden atau Mia? Mia boleh baca? Okay, mari baca sama-sama Mia Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Pasal 2 pasal 2 ayat 38. ayat 38. Okay, jawab Petrus kepada mereka, Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu masing-masing memberi dirimu dalam nama Yesus Kristus dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus. Alright. Siapa nak baca seterusnya? Mia ke Denden? Saya. Silakan Denden. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wonderful. Give him a big clap. Mana big clap kakak? Yeay. Klik, klik, klik. Okay, Mia. Ini adalah masa kamu pula. Kamu nak cikgu baca dengan kamu? Okay. Mia jawab. Oh, okay. Ayah dia ada sana. Boleh? Okay, start dari sini. Jawab Petrus. Mia jawab Petrus. Kepada mereka, Bertobatlah bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi memberi dirimu dalam Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wonderful. Good job. Okay, mari kita bagi dia ini. Okay, mari kita semua buka webcam. Boleh tunjuk muka tak Denden dan juga Ria? Sebab kita dah nak habis. Okay, jangan keluar dulu Ria dengan Denden boleh on webcam sekejap. Okay, mana Denden?
Alright, so hari ini kita sudah belajar apa itu Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus boleh menjadi alat di dalam misi diraja membawa kerajaan Tuhan ke bumi. Okey, kakak sudah ajar kamu bagaimana caranya untuk menerima Roh Kudus dan juga apa yang terjadi bila kamu terima Roh Kudus. Okey, tunggu sekejap . So, minggu hadapan banyak lagi perkara baru yang kamu boleh belajar. Siapkan diri kamu untuk menerima hadiah daripada Tuhan. Ada sesiapa nak terima hadiah dari Tuhan? Yes. Okay, just now we've learned about Holy Spirit and what happened when Holy Spirit falls upon us. Okay. So, Sising E, any announcement? I think can ask them to prepare their heart. If they have any question, can ask their parents. All right. Okay. Because today we already we taught you on what is Holy Spirit, what we can do to receive Holy Spirit, the gift from heaven. Okay. So prepare your heart. If let's say you don't understand certain things in the teaching, you can ask your parents. Okay. You can also message the teacher if you don't understand. Okay. Untuk hari ini kita belajar tentang Roh Kudus, bagaimana hendak menerima Roh Kudus. Okey, apa yang terjadi bila Roh Kudus ada di dalam kita. So, cikgu nak kamu persiapkan hati untuk minggu hadapan. Jika ada soalan-soalan yang kamu masih kurang faham, perlulah ditanyakan kepada ibu bapa ataupun cikgu sendiri. Okey? OK，所以小朋友们，今天我们教导了圣灵嘛，然后我们会预备你们下个星期的圣灵。所以在这个期间，刚才你们上的课程，如果你们有不明白的，会有疑问的你们可以问你们的父母或者是让父母也可以信息老师来询问，预备好你自己，然后这个星期的圣灵洗。All right. So before we leave the Zoom meeting, why not we start? We end this. Why we said stop? Okay, we end this with a word of prayer. Can all of us close our eyes, bow down, and repeat after Teacher Val? Okay, say with me, dear Lord. Dear Lord. Thank you for today. Thank you for today. Bless us. And give us wisdom. And give us wisdom. And understanding. So that we understand who is Holy Spirit. Who is Holy Spirit? Prepare our heart to receive Holy Spirit next week. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you. We love you. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. And all God's children say, Amen. Okay, I believe that's it for today. So meet you again next week. Bye-bye. 下星期见。拜拜。 Selamat Bye. Bye-bye. Okay. Bye. 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 Bye-bye. Bye-bye. All right. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye, Ariel, Victor, Felix. Joanna, bye-bye. Jacolia, Jeriel. Bye, Koi. Bye. Bye. Mm. Bye. Bye-bye.